بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Atha bin Yazid Al-Laythi radhiyallahu anhu, kata dia, anna Aba Hurairah akhbarahu anna nasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعد، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازة حتى ينجى،
hatta idza faragha Allah min al-qada' bain al-'ibad wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar wa amara al-malaikah an yukhriju min an-nar man kana la yushriku billahi syai'an mimman arada Allah ta'ala an yarhamah mimman yaqulu la ilaha illallah faya'rifunahum fin nar ya'rifunahum bi atharis sujud ta'kulun nar min ibni adam illa atharas sujud harramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud fayukhrajuna minan nar atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni panjang tuan-tuan. Riwayat daripada Atha bin Yazid Al-Laythi. Kata Atha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita dekat dia hadis ni. Kata Abu Hurairah, sekumpulan manusia, sekumpulan orang daripada sahabat Nabi pergi jumpa Nabi. Mereka tanya Nabi. Ada sekumpulan sahabat pergi jumpa Nabi kerana mereka nak tanya satu benda pada Nabi. Kata mereka, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah. Itu soalan dia. Sekumpulan sahabat jumpa Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, boleh ke tak boleh hari kiamat esok kita tengok Tuhan? Itu soalan dia. Abu Hurairah cerita, dia kata ada satu kumpulan sahabat Nabi pergi jumpa Nabi, mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, hari kiamat esok kita boleh ke tak tengok Tuhan? Nabi SAW jawab. Nabi kata, hal tudarruna fi ru'yatil qamar laylatal badri? Nabi kata, malam bulan 14, hampa boleh tak tengok bulan purnama? Nabi kata kalau malam tu 14 hari bulan Islam, hampa boleh tak tengok bulan purnama? Qalu la ya Rasulullah. Jawab sahabat-sahabat Nabi ni, Nabi SAW tanya, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri? Adakah susah bagi hampa, adakah memudaratkan hampa untuk nak tengok bulan pada malam 14? Begitu maksud terjemahan dia, begitu. Susah ke kalau nak tengok bulan malam 14 hari bulan? Jawab mereka, la ya Rasulullah. Mereka kata tak susah. Kalau bulan penuh, senang kami nak tengok bulan. Nabi kata, kalau macam tu aku nak tanya hampa lagi, hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha saha? Susah tak bagi hampa nak tengok matahari kalau sekiranya matahari itu tak dilindung oleh awan? Sahabat jawab, la ya Rasulullah. Sahabat kata tak susahlah, kalau matahari tak dilindung oleh awan, nampak matahari terang-terang. Nabi SAW pun terus kata, Nabi kata, fa innakum tarawnahu kadzalik. Nabi kata, sesungguhnya hampa di hari akhirat esok, hampa akan tengok Tuhan macam mana lah ni hampa boleh tengok bulan purnama, macam mana lah ni hampa boleh tengok matahari terang. Soalan yang tanya tadi ni, sahabat kata, ya Rasulullah, hari kiamat esok boleh tak boleh kita tengok Tuhan? Nabi boleh jawab cara mudah. Nabi boleh jawab, kata boleh. Selesai. Tapi Nabi jawab, Nabi kata, kalau sekiranya malam tu malam bulan purnama, susah tak nak tengok bulan tu? Sahabat kata tak susah. Baik, kalau sekiranya hari siang, awan tak ada pun, awan tak tutup pun matahari, matahari duk ada terang-terang, hampa boleh tak tengok matahari? Sahabat kata, tidak ada masalah bagi kami untuk tengok matahari. Nabi kata, macam itulah hari akhirat esok, orang yang beriman boleh tengok Tuhan macam mana hari ni kita boleh tengok bulan purnama, macam mana hari ni kita boleh tengok matahari terang.
Kemudian Nabi SAW kata, yajma'ullahu an-nas yaumal qiyamah. Hari kiamat esok Tuhan himpun semua manusia di satu tempat, iaitu di mahsyar. Kemudian pada masa itu Tuhan kata, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Tuhan kata, siapa yang di atas dunia dulu ada sembah satu-satu benda lain daripada aku, lah ni pergi ikut benda tu. Siapa di atas dunia dulu dia ada sembah benda lain daripada aku, hari ni pergi ikut benda tu. Tuhan kata macam tu. Tuhan kata, fayattabi'u man kana ya'budu syamsa syams. Nabi SAW kata, bila Tuhan kata saja macam tadi, siapa atas dunia dulu dia sembah benda lain daripada aku, maka hari ini dia pergi ikut benda yang dia sembah. Bila Tuhan kata aja macam tu, maka orang-orang yang masa hidup di atas dunia sembah matahari, pakai ikut matahari. Wa yattabi'u man kana ya'budul qamara al-qamar. Maka siapa yang di atas dunia sembah bulan, hari itu ikut bulan. Dia kata. Wa yattabi'u man kana ya'budut tawaghit at-tawaghit. Nabi kata, dan pada hari itu siapa yang masa atas dunia sembah berhala, hari itu dia ikut berhala yang dia sembah dulu. Wa tabqa hadhihi al-ummah. Nabi kata, yang tinggal di mahsyar pada masa itu hanyalah umat ini. Nabi kata, maksudnya orang Islam yang ikut Nabi SAW. Ini yang kata, hari kita dibangkitkan di padang mahsyar, hari itu manusia dah terbahagi dah. Hak Islam satu tempat, hak engkar, hak kafir, hak lawan Tuhan satu tempat. Hak sembah matahari, hak sembah bulan, hak sembah berhala, hak sembah tokong, hak sembah orang, hak apa ni semua, mereka dah pergi dah ikut benda hak mereka sembah di atas dunia dulu. Yang tinggal di situ, Nabi kata, hanyalah umat aku. Nabi kata, maknanya ialah umat Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi-Nabi yang mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia, fayatihimullah fi surati ghairi suratihi allati ya'rifun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertama kalinya muncul di hadapan orang-orang yang beriman kepada dia ni. Untuk pertama kalinya Allah muncul di depan orang-orang ni semua, tapi Allah muncul atas rupa yang lain daripada rupa biasa. Wallahu a'lam bagaimana kaifiat dia. Allah muncul untuk kali pertamanya di situ, muncul dia kata fi surati ghairi suratihi allati ya'rifun. Lain daripada rupa yang sepatutnya orang-orang yang beriman boleh kenal. Fayaqul ana rabbukum. Tuhan kata, aku Tuhan kamu semua. Fayaqulun, maka orang yang beriman kata, na'udzubillahi mink. Mereka kata, kami minta berlindung dengan Allah daripada tipu daya kamu. Pasal mereka tak kenal, kata itulah Allah yang mereka duk sembah selama ni, kerana Allah muncul atas rupa yang lain. Maka kata orang-orang ni semua, na'udzubillahi minka, kami minta berlindung dengan Allah daripada tipu daya kamu ni, daripada nak sesatkan kami pada hari ni. Kata mereka, hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami tetap duduk di sini, kami tak mau ikut kamu sehinggalah mai Tuhan kami yang betul, baru kami akan ikut dia. Ini orang beriman kata lagu tu. Hadza makanuna, ni tempat kami duduk berdiri lah ni, ini tempat kami. Kami tidak akan berganjak daripada tempat ni hatta ya'tiyana rabbuna, sampai Tuhan kami hak betul mai, baru kami ikut. Fa iza jaa rabbuna, maka apabila mai Tuhan kami hak betul, arafnahu, kami kenal Allah Tuhan kami. Jawab orang yang beriman ni. Fayatihimullahu ta'ala fi suratih, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mai pula kali kedua dalam rupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenarnya. Macam mana? Allahu a'lam. Allah saja yang mengetahui. Esok sana baru kita tahu. Mai pula kali kedua atas rupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala allati ya'rifuna, yang mana orang yang beriman tengok kenal dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana? Tak reti nak cerita.
Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman ni tengok kenal. Ni Allah yang kita duk sembah selama ni. Fayaqul, maka Tuhan kata, ana rabbukum. Tuhan kata, aku Tuhan kamu semua. Fayaqulun, maka manusia yang beriman di padang mahsyar pada masa itu kata, anta rabbuna, betul kamu Tuhan kami. Fayattabi'una, maka ramai-ramai ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudrabu as-sirat baina dhahrai jahannam, maka pada masa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan sirat, yang dikatakan titi, siratal mustaqim ni. Maka selepas itu dibentangkan as-sirat, dibentangkan titi ni. Dia kata baina dhahrai jahannam, di antara dua tebing neraka jahannam. Maksudnya bawah neraka jahanam, daripada tebing padang mahsyar dengan tebing syurga balik sana. Di bawah ni neraka, dibentangkan sirat melintasi tempat tu. Kata dia, fa'akunu ana wa ummati awwala man yujin. Nabi SAW, Nabi Muhammad kata, aku dan umat aku adalah orang yang mula-mula akan lintas siratal mustaqim itu. Sebaik-baik sahaja Allah bentangkan titi ni daripada tebing mahsyar kepada tebing syurga balik sana, bentang aja di bawah neraka, bentang aja, maka Nabi Muhammad SAW mendahului orang-orang Islam yang nak lintas sirat ini. Nabi mula, diikuti oleh umat Nabi SAW. Kata Nabi, wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Pada hari itu, siapa pun tak boleh bercakap, melainkan yang diizinkan bercakap oleh Allah hanyalah Rasul sahaja. Pada hari itu, manusia siapa pun tak boleh bercakap apa. Tuan-tuan, kita duk baca Yasin, Tuhan kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tu ayat tu. Pada hari itu, yang ni pada hari kiamat tu, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup semua mulut mereka itu. Siapa pun di atas dunia cakap pandai macam mana pun, pergi sana tak boleh bercakap. Hak nak bercakap ni ialah anggota kita. Tangan bercakap, kaki bercakap, kulit-kulit kita boleh bercakap, semua mata, telinga, hidung semua boleh bercakap. Mulut dia tak boleh bercakap. Nabi SAW kata pada masa itu, la yatakallamu yawma idzin illa rusul. Yang boleh bercakap hanyalah nabi-nabi dan rasul-rasul saja. Lain pada itu tak boleh bercakap. Wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Nabi kata manakala rasul-rasul, nabi-nabi pula pada hari itu tak bercakap merapu, tak bercakap benda-benda lain yang tak berkenaan, tak bercakap. Melainkan rasul-rasul dan nabi-nabi pada masa itu cuma kata apa? Allahumma sallim sallim. Itu saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, sallim sallim, minta selamat kepada orang ni. Bila mai giliang kita kena pergi lintas titi ni, bila kita kena lintas sirat ni, masa kita tengah lintas tu, Nabi duk tunggu di tepi sirat sana. Nabi angkat tangan minta dekat Tuhan, Allahumma sallim sallim. Nabi kata, ya Allah, ni umat aku, selamatkan dia, selamatkan dia. Habis selesai semua umat Nabi Muhammad SAW, baru mai umat Nabi-Nabi lain. Nabi mereka pula tunggu di tepi sirat tu. Bila mai umat dia lintas, Nabi tu pula kata, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, tolong ni umat aku, selamatkan dia, selamatkan dia. Begitu keadaan yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, wa fi jahannama kalalib mithlu syauqis sa'dan. Nabi kata di titi siratal mustaqim yang duduk di bawahnya ada neraka jahanam ni, di titi itu penuh dengan kalalib, penuh dengan pencakok daripada besi. Yang pencakok ni semua ni mithlu syauqis sa'dan. Nabi kata seumpama duri sa'dan, dia kata. Satu jenis pokok yang tumbuh di sana, di negeri Arab sama, pokok sa'dan. Dia ada duri. Duri ni cukup tajam.
Nabi kata penuh di atas siratal mustaqim itu dengan pencakok-pencakok, dengan kalalib. Yang kalalib, yang pencakok-pencakok tajam ni seumpama syauki sa'dan, seumpama duri sa'dan. Nabi kata, hal ra'aitumus sa'dan? Nabi tanya sahabat-sahabat dia, apa pernah tengok tak duri sa'dan ni? Yang aku kata duri sa'dan ni, apa pernah tengok ke duri tu? Qalu na'am ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kata, ya, kami pernah tengok yang kata duri sa'dan ni memang duri yang paling tajam. Qala, Nabi kata, fa innaha mithlu syauki sa'dan. Nabi kata, demikianlah ni pencakok-pencakok ada di tepi-tepi titi ni macam mana duri sa'dan yang hampa biasa tengok ni. Ghaira annahu la ya'lamu ma qadru 'izamiha illa Allah. Nabi kata, aku sendiri pun tak tahu berapa besar pencakok besi tajam ni, berapa besar dia, aku pun tak tahu. Allah saja yang tahu. Tu hak duk cakok tu, kita langkah 2-3 tapak dia cakok bergedebak daging jatuh dalam api neraka, api sambak naik rau kata. Langkah pi 2-3 tapak ni balik kanan pula cakok mai, kena tangan sebelah turun daging masuk dalam neraka, api sambak rau kata. Tajamnya pencakok ni macam mana duri sa'dan, besar dia macam mana, Allah yang mengetahui. Nabi kata, aku sendiri pun tak tahu. Begitu. Takhfafun nasa bi'a'malihim. Nabi kata, pencakok-pencakok tajam ni dia akan duk cakok manusia hak duk lalu ni berdasarkan a'malihim, amalan depa masa hidup dulu tak mana. Kalau masa hidup dulu dia satu orang yang kuat buat amal ibadah dan amal dia ikhlas kepada Allah, selamat dia daripada cakok-cakok ni. Tapi kalau masa hidup di atas dunia dulu amal dia qalil, amal dia sikit sangat, tak padan dengan umur Tuhan bagi kat dia, maka pencakok ni tak berhenti-henti duk ragut mai badan dia. Demikian keadaan manusia ketika lintas sirat ini. Nabi kata, faminhumul mu'min. Di kalangan haduk lintas titi siratal mustaqim ini ada yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baqiya bi amali, maka dia terlepas dengan sebab amal yang dia buat. Haduk lintas ni macam-macam jenis. Hak betul-betul beriman, hak beriman sat, duk buat latah sat, hak langsung tak beriman, macam-macam haduk lintas ni. Hak mana yang beriman sungguh-sungguh ni lintas, maka selamat dia ni. Baqiya bi'amali, selamat dia dengan kerana amal hak dia bawa api itu. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada kena cakok dengan pencakok besi ni. Wa minhumul mujaza hatta yunajja. Nabi kata, dan ada sebahagian yang cuba nak lintas itu, mereka tertahan di atas sirat itu, tak boleh lepas. Langkah pi kena gostan balik, langkah pi kena gostan balik, langkah pi kena gostan balik. Depa ni tertahan di atas jambatan itu, stranded di atas jambatan tu, sangkut di situ, nak pi tak boleh, nak patah balik tak boleh, duk kena cakok sikit. Ada di kalangan depa yang macam ni. Hatta yunajja, sehinggalah sampai satu tempoh masa baru Tuhan lepas dia pi sampai balik sana. Berdasarkan amalan dia. Kalau dia banyak buat amal jahat, atas titi tu duk kena dah, belum masuk neraka lagi, atas titi tu duk kena dah, tersangkut dia di atas titi tu sehingga selesai kejahatan yang dia buat, maka lepas dia daripada titi itu. Hatta iza faraghallahu minal qada bainal ibad, sehinggalah selesai urusan Allah Subhanahu wa taala mengadili hamba-hamba dia. Pengadilan duk jalan, yang sirat duk jalan, yang Allah duk mengadili manusia. Qadhi Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala hari itu jadi hakim besar di mahsyar. Allah sedang membicarakan kes hamba-hamba dia sehingga selesai perbicaraan semua ni. Wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar. Dah selesai sah lerah semua. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat Allah, Allah nak bawa keluar orang-orang yang duduk dalam neraka, nak bawa keluar untuk nak bagi mereka masuk dalam syurga. Ni Nabi SAW duk cerita dekat kita prosedur yang akan dilalui oleh semua kita ni. Ni kita dengar dulu benda hak kita nak lalu esok. Dalam duk dengar dulu ni, esok bila tengok takut kita.
Dalam kita diberitahu awal ni, Nabi dah beritahu awal dah, mati esok benda ni nanti jumpa. Dalam pengetahuan kita tu, kita pi sana esok tengok, takut kita. Maka beruntung orang-orang yang masa dengar ni dia takutlah ni, beruntung dia. Kerana dengan takut tu dia dandan ubah buat benda baik, tinggal benda jahat. Kata Nabi SAW, maka Allah dengan limpah rahmat dia, Allah nak keluarkan ahlun nar, ahli neraka, nak buat keluar pergi ke syurga. Amaral malaikah an yukhriju minan nar man kana la yushriku billahi syai'an. Mula sekali Tuhan kata dekat malaikat, pergi tengok dalam neraka sana, kelas, pergi pilih mana-mana yang di atas dunia dulu tidak syirikkan aku dengan apa benda pun. Mereka ni dulu masuk neraka pasal apa? Pasal buat maksiat. Mereka masuk neraka pasal buat maksiat. Tapi maksiat yang mereka buat ni tak sampai ke peringkat menyengutukan Allah. Menyengutukan Allah ni paling dahsyat. Mereka di atas dunia dulu berjudi, mereka di atas dunia dulu berzina, mereka di atas dunia dulu macam-macam benda yang Tuhan larang mereka buat. Mereka banyak buat dosa, mereka banyak buat maksiat, mereka masuk neraka. Pisat, Tuhan kata dekat malaikat, pisat tengok dalam neraka tu, ambil hak mana yang tidak syirikkan aku di atas dunia dulu. Ambil mereka tu dulu, bawa keluar main, bagi mereka masuk dalam syurga. Nabi kata, mimman aradallahu ta'ala an yarhamah. Di kalangan ada ramai-ramai dalam neraka ni, ada lagi yang Tuhan nak bagi rahmat kepada mereka ni. Mimman yaqul la ilaha illallah. Sampai last kali tapisan dah semakin longgar, Tuhan kata dekat malaikat, pergi tengok hak mana yang di atas dunia dulu pernah mengucap la ilaha illallah. Hak tu pun hampir ambil buat keluar bagi masuk syurga. Tapisan dia makin longgar. Mula ketat, pilih hak betul-betul dosa tak banyak aja buat keluar dulu. Sampai last sekali, kalau dia di atas dunia dulu ada sebut la ilaha illallah, sampai mati dia tidak membatalkan kalimah itu, bawa keluar juga dia bagi masuk syurga. Demikian rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia. Kata hadis ni, faya'rifunahum finnar. Malaikat yang Allah suruh diambil ni, orang-orang ni ambil daripada neraka bawa mai masuk syurga. Malaikat-malaikat ni faya'rifunahum finnar. Malaikat kenal hak mana satu orang yang di atas dunia dulu dia pernah mengucap la ilaha illallah. Malaikat kenal depa ni, maka malaikat boleh diambil dan ambil buat keluar depa ni. Ya'rifunahum bi atharis sujud. Malaikat kenal mereka ni kerana ada nampak tanda sujud di dahi mereka. Makna dia apa? Atas dunia dulu semayang. Semayang ni esok di akhirat bercahaya tempat sujud ni. Bila Allah suruh malaikat pergi ke dalam neraka, pilih, ambil buat keluar orang yang pernah mengucap, orang yang pernah semayang di atas dunia dulu, ambil buat keluar bagi masuk dalam syurga. Malaikat pergi tengok, malaikat kenal. Macam mana malaikat boleh kenal? Kenal min asaris sujud, daripada kesan sujud di dahi orang hak duduk dalam neraka tu. Malaikat kenal, malaikat ambil mereka ni semua, ambil buat keluar daripada neraka, bawa pergi ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'kulun nar min ibni Adam illa asaras sujud. Nabi kata yang kata api neraka ni, dia makan anak Adam ni satu badan kecuali tempat sujud. Nabi kata yang kata api neraka ni bila masuk aja manusia dalam dia, dia rentungkan habis manusia ni. Illa, melainkan asaras sujud. Tempat sujud ni api neraka tak cicah. Kata Nabi, haramallahu 'alan nar an ta'kula athar sujud. Allah mengharamkan ke atas neraka untuk makan tempat sujud manusia ni. Fayukhrajuna minan nar, maka dikeluarkan depa ni daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis tu dapat kita faham bahawa sembahyang ni sangat penting. Kita faham bahawa sembahyang ini sangat penting. Orang yang sembahyang saja, dari dia esok di hari akhirat nampak kesan sujud, keluar cahaya daripada dahi yang dia duduk sujud membesarkan Allah Subhanahu wa taala ni.
Disebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata Rabi'ah, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Ka'ab kata, aku pernah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah cerita pengalaman dia. Aku pernah sekali minta nak bermalam di rumah Nabi, minta nak tidur di rumah Nabi. Nabi bagi dia pergi tidur di rumah Nabi. Aku pernah bermalam tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi tiap-tiap malam bangkit sembahyang sunat malam, sembahyang tahajud. Kebiasaan Nabi tiap-tiap malam. Kata Rabi'ah, fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Bila Nabi bangkit aja malam nak sembahyang, aku dandan bangkit. Aku lari pergi ambil ayat sembahyang, aku pergi ambil segala keperluan Nabi untuk Nabi nak guna sebelum Nabi nak sembahyang sunat. Ditumpang tidur rumah Nabi malam tu bukan tidur lena, tidur. Dengar Nabi bangkit aja, dia bangkit dulu. Dandan lari pergi ambil ayat, ambil apa, buat mai tunggu di tempat Nabi nak berwuduk ni. Maka dia sediakan ayam untuk Nabi berwudu, apa keperluan Nabi sewaktu bangkit tidur, semua dia sediakan di situ. Faqala li, kata Rabi'ah bin Ka'ab, dia kata Nabi SAW kata ke dia. Nabi tak suruh, tapi dia sendiri nak buat benda ni. Nabi bukan bos, Nabi bukan tuan, Nabi bukan satu orang yang semua suruh orang buat itu ini itu ni. Nabi bukan jenis macam tu. Tapi sahabat ni nak pergi buat ke Nabi. Tengok Nabi bangkit aja, sini bangkit dah. Derah pergi ambil ayam, ambil keperluan orang bangkit tidur ni, ambil semua buat mai dekat Nabi, bagi dekat Nabi. Nabi bila tengok orang buat macam ni dekat dia, Nabi kata sal. Nabi kata, mintalah apa hang nak minta. Apa lagi nak bagi dekat orang macam ni? Sukarela dengan rendah hati, dengan rendah diri nak berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia nak jack Nabi. Kalau dia jack Nabi pun bukan dia nak dapat satu projek apa-apa. Dia tak dapat apa pergi jaga Nabi ni. Tapi dia nak jaga Nabi. Dia puas hati dia kalau dia boleh berkhidmat untuk Nabi. Bila dia pergi buat macam tu dekat Nabi SAW, Nabi tengok dia. Nabi kata sal. Nabi kata mintalah. Nak minta apa dekat aku, minta. Faqultu. Maka Rabi'ah bin Ka'ab kata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak minta satu aja. Izinkan aku jadi teman kamu dalam syurga. Itu ya. Ya Rasulullah, dia kata, as'aluk, aku minta dekat kamu murafaqatak. Aku minta dekat kamu murafaqatak fil jannah. Minta aku diizinkan jadi teman kamu. Aku nak teman kamu dalam syurga. Tak bagi tidur atas katil kamu pun tak apa. Tak bagi tidur dalam bilik kamu pun tak apa. Bagi aku ada dalam syurga yang kamu ada tu. Bagi aku ada. Aku jadi khadam kamu pun tak apa. Tu aja nak minta. Qala. Nabi kata kat dia, au ghaira zalik. Nabi kata hal lain. Minta hal lain lagi. Minta hal lain lah. Apa ni minta hal ni? Nabi kata, minta hal lain. Au ghaira zalik, ataupun ada lain lagi nak minta hal lain. Qultu, kata Rabi'ah, huwa zak. Tak ada hal lain, nak tu dah. Apa pun tak mau. Apa pun tak mau, dia kata huwa zak. Hak aku sebut tadi, hak tu aja aku mau. Tak mau hak lain tak mau. Qala, Nabi kata kat dia, fa'inni ala nafsik bi kathrati sujud. Nabi kata tolong aku pula. Aku minta kamu tolong aku pula. Tolong aku dengan kamu memperbanyakkan sujud. Nabi kata dia. Aku boleh tolong hang dengan syarat hang tolong aku. Hang tolong apa? Tolong semayang bagi kuat. Aku akan minta dekat Tuhan, hang duduk dengan aku dalam syurga. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada hadis ini dapat kita faham bahawa banyak sujud, yakni banyak semayang, banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun tak tahu pun tak apa.
Kalau kita nak buat hal lain ni, orang nampak banyak, orang tahu banyak, takut sekali lagi riak dia mai, dia jadi macam-macam. Hak ni tak gaduh siapa tahu. Bini kita pun tak payah tahu. Tak payah tahu. Pukul 3, pukul 4 pagi bangkit, sengak-sengak, pergi pancong, ambil ayat semayang, sunat tahajud 2 rakaat. Allahu Akbar. Sujud bagi lama sikit. Sujud bagi lama sikit. Ingat dalam hati ni, ya Allah, minta ampunlah dosa yang lepas-lepas. Kita dengan Tuhan aja. Sujud ni minta, ya Allah, minta ampunlah dosa yang lepas-lepas. Minta ampun dosa yang lepas-lepas. Yang tu aja. Allah sayang kita. Orang pun tak tahu. Allah tahu. Kata dia sayang kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 65. Muka surat 65. Surah Al-Jathiyah Makkiyah. Kita masuk satu surah, nama dia surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ini makna dia melutut. Duk berdiri dalam keadaan melutut. Bukan berdiri atas tapak kaki, tapi berdiri atas lutut. Surah ni dia nak menceritakan tentang getirnya hidup di padang mahsyar. Getirnya hidup di padang mahsyar sampai kita lembut lutut. Sampai kita nak berdiri atas tapak kaki. Tak boleh kerana takutnya dengan pemandangan yang kita duk tengok di mahsyar ni. Takut tu lembut lutut sampai tak boleh berdiri atas tapak kaki, melainkan kita berdiri atas lutut. Maka Al-Jathiyah ini maksudnya ialah melutut. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Dia kata Allahu a'lam dengan kehendaknya. Ini biasalah. Kita jumpa alif lam mim, jumpa alif lam ra, kita jumpa yasin, kita jumpa taha, kita jumpa huruf-huruf potong ni, Allahu a'lam. Allah sahaja yang mengetahui betul-betul apa makna huruf potong ini. Firman Allah, Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Bermula turun kitab Quran itu daripada Allah, Tuhan yang amat kekerasan pada miliknya, lagi amat hakim, bijaksana pada perbuatannya. Dia start surah Al-Jathiyah ini dengan dia beritahu dekat kita bahawa Quran itu adalah kitab yang Allah buat turun. Bukan Nabi reka kitab ni. Allah yang buat turun Quran ni, Allah yang sifat dia macam mana? Sifat dia Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz makna dia maha perkasa, cukup kuat, tak ada siapa boleh challenge Tuhan daripada la sampai bila-bila. Tak ada siapa boleh challenge Tuhan. Tuhan bersifat Al-Aziz, bersifat maha perkasa. Dan Tuhan kita juga bersifat Al-Hakim, sangat bijaksana. Kalau manusia hari ini rasa dia lebih bijak pada Tuhan, dia silap. Kerana Tuhan yang paling bijaksana, Tuhan yang maha bijaksana. Tengok apa jadi. Kita duk kata Tuhan ni tak apa pandai. Maka apa yang Tuhan buat turun dalam Quran, kita tak apa pakai. Banyak ayat dalam Quran ni yang kita tak pakai. Ayat tentang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki perempuan, sabit kesalahan semua cukup syarat-syarat yang dikehendaki oleh agama, maka potong tangan depa ni. Kita kata tak boleh pakai, kita undang-undang tu tak sesuai lah ni. Maknanya kita kata apa? Kita kata Tuhan ni tak pandai, dia turunkan satu undang-undang yang tak sesuai lah ni. Makna begitu, makna begitu. Kita aku tak kata Tuhan tak pandai. Kita tak kata Tuhan tak pandai, tapi cara kita tu menunjukkan kita menafikan pandai Tuhan. Kita kata kita lagi pandai, maka hari ni jadi ragut saja tak boleh, tikam, bunuh, tarik beg tangan perempuan ni tak mau lepas, dia tepak tangan bagi putih, dia pelari dengan beg dengan tangan sekali. Dah baca surah Abang Metro hari ni, tu imam pula dia pergi rendam dengan tepi baca apa, arwah fi hamba Allah. Baca Greek Perak. Tu imam pergi tegur satu budak muda, pergi tegur pasal dia pergi buat benda tak senonoh, duk hidu gam lah apalah semua. Dia pergi tegur, dia ambil batak, dia rembas atas kepala, mati orang tua ni.
Dia semakin menjadi-jadi, ganas. Pasal apa? Pasal kita kata kita pandai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka awal-awal surah ni turun, Tuhan dia kunci dah benda ni. Dia kunci siap-siap dah. Nanti sat dulu. Dia kata ni, kita ni duk baca Quran, kita duk baca tafsir Quran. Lagi sekali Tuhan nak peringat dekat kita. Quran yang kita duk baca ni, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Quran ini kitab yang Allah buat turun. Allah yang bersifat aziz. Allah yang bersifat al-hakim. Firman Allah, inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Bahawasanya pada kejadian 7 langit dan bumi itu beberapa dalil bagi segala orang yang mukmin. Orang kalau betul-betul beriman, Allah bagi jadi langit, Allah bagi jadi bumi. Kejadian langit dan bumi ini cukup untuk menjadi dalil bahawa Allah Tuhan Maha Kuasa. Senang kan nak buat langit? Tak pakai tiang, tak pernah jatuh buang sekepin pun. Senang kan? Teknologi mana boleh buat langit yang macam tu? Orang kalau betul-betul beriman, ini orang cerdik. Orang kalau betul-betul cerdik, dia beriman kepada Allah. Orang cerdik, orang yang beriman ni, dia tahu kata Tuhan ni maha besar, maha berkuasa. Tuhan boleh buat langit, tak ada tiang buang sepuntung pun. Langit tak pernah jatuh walaupun sekepit. Maka pada kejadian langit dan bumi itu la ayatin lil mu'minin. Dia menjadi tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Yang ni yang menunjuk atas kekuasaan Allah dan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Dan pada kejadian kamu, wahai manusia, yang mulanya berasal daripada nutfah. Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan suruh manusia yang sombong, yang cakap besar, yang degil, yang bantah, yang duk berasa lebih pandai pada Tuhan ni, Tuhan suruh manusia ni semua tengok diri sendiri dulu. Tuhan tengoklah langit bumi ni semua jauh. Lah ni ambil cermin, suluh diri sendiri dulu. Bila manusia ambil cermin, suluh diri sendiri, apa yang dia dapat pada diri dia, dia akan dapat bahawa asal kejadian dia ialah nutfah, setitik air mani. Yang hari ni hang jadi pandai, cerdik, jadi profesor, jadi apa macam-macam buah fikiran hang dikagumi seluruh dunia dan sebagainya, hang jadi pandai ni asal hang daripada air mani yang Tuhan takdirkan jadi. Yang kemudiannya menjadi alaqah, daripada air mani dia bertukar jadi darah. Yang kemudiannya menjadi mudghah, daripada darah dia jadi seketui daging. Manusia yang macam tu punya hebat hari ni, asal daripada air mani bertukar jadi darah, baru tukar jadi daging seketui. Daripada daging tu Allah jadikan izam, Allah jadikan tulang, fakasawnal izama lahna, maka kami balut tulang itu dengan daging-daging. Semua benda ni Allah takdirkan jadi pada diri manusia. Sampailah jadi manusia itu sebagai manusia, dan juga barang yang berhamburan di atas muka bumi, yakni daripada segala binatang itu, menjadi dalil yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya bagi kaum yang yakin dengan hidup kemudian daripada mati. Kita tengok isi kandungan langit, isi kandungan bumi, tuan-tuan. Ni dalam alam ni langit bumi ni masuk dalam alam. Dalam alam ni apa ada, tuan-tuan? Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada menatang yang bermacam-macam. Sama ada menatang ni jenis melarat, ya, jenis hidup melata di atas muka bumi, menatang yang jenis jinak, menatang jenis buas. Di dalam alam yang kita duk tengok hari-hari ini ada burung. Di dalam alam yang kita duk tengok hari-hari ini ada ikan, ada ulat, ada kutu. Dalam alam yang kita duk tengok hari ini ada binatang yang Tuhan buat mata kasang tengok tak nampak, tapi dia ada kuman saja, ada virus, ada bakteria, ada macam-macam nama. Semua ni makhluk Allah. Semua ni duduk di dalam alam yang Allah cipta. Semua ni ada di langit dan di bumi.
Kita bercakap pasal manusia saja tuan-tuan. Manusia yang asal daripada satu orang, daripada Nabi Adam alaihi salam, daripada tulang rusuk dia dijadikan Hawa, daripada pasangan suami isteri Adam dan Hawa ni, dia membiak keluar. Satu hari ni dia ada berapa bangsa dalam dunia ni. Hak Melayu cara Melayu, hak Cina cara Cina, hak India cara Cina, hak India cara Cina, cara Cina pula, hak India cara India. Hak Arab cara Arab, Arab pula Arab Mesir dengan Arab Saudi pun muka pergi jadi lain sikit daripada dia antara Mesir, Arab Mesir dengan Arab yang duduk di Iraq, muka ada lain sikit, dia pelari sikit. Allah Subhanahu wa taala buat semua ni. Orang Melayu saja dia jadi Melayu apa pun tak tahu. Melayu asal daripada orang asli pun ada, Melayu Banjang ada, Melayu Jawa ada, Melayu macam-macam Allah buat bagi jadi. Bercakap pasal manusia saja daripada asal kejadian dia sampai dia dah jadi tu dia pecah kepada berapa bangsa, daripada bangsa-bangsa tu pula dia pecah bahasa depa ni pula, menunjukkan kaya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah ni Tuhan yang kita duk semayang, sembah, sujud, semayang 5 kali, bangkit pula tengah malam semayang sunat ni. Allah yang kita duk sembah tu memang dia patut disembah. Bukan saja dia patut disembah, memang patut sangat dia kata apa pun kita ikut. Dia buat menatang saja, menatang haduk berjalan ke atas muka bumi ni saja berapa jenis duk ada. Hak menatang jinak, cara lembu, cara kebau, cara kambing ada, kambing kampung ada, kambing biri-biri ada, kambing gurun ada. Allahu Akbar. Apa tuan-tuan nak kata? Tuhan buat semua. Tuhan buat semua ni, ada ni. Allah buat binatang buah pula dengan rimau, dengan singa, dengan serigala, dengan apa ni, semua ni buah, tak boleh nak buat apa, dia nak faham orang aja. Allah buat kot dalam laut pula. Allahu Akbar. Semua benda ni Allah kata, semua benda yang Allah cipta. Saya ada jumpa kecil-kecil ni, biasa lah. Ni suruh abang apa 3-4 hari lepas pergi kawan tu makan durian, tengok ada kalimah Allah di biji durian, panggil suruh abang ambil gambar tu. Itu kecil lah, benda kecil, benda biasa. Ragai pokok pergi ambil sarang lebah apa semua. Duk perah-perah tu nak ambil madu lebah tu nak pergi jual dah tu. Tengok di sarang lebah tu pula ada bentuk tulisan alif lam lam ra. Itu biasalah, yang tu kecil punya hal. Tak susah bagi Allah nak buat benda-benda tu semua. Tapi benda tu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang putih Amerika sendiri duk ambil gambar daripada dia punya satelit di atas angkasa raya ni, duk ambil gambar. Suluh-suluh lautan apa kah itu ni, lautan Atlantik ke apa ke, suluh-suluh. Dalam laut tu pula dia bentuk pula tulisan alif lam lam ha. Allah nak buat ya tu senang, tak ada apa-apa. Yang semua benda ni menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Dia jelmakan kalimah itu, lafzul jalalah, lafaz nama Allah Tuhan yang Maha Besar itu, Allah jelmakan di segenap penjuru ceruk tempat dalam dunia. Allah jelmakan nama dia. Di badan ikan lohan, di badan ikan kelisa dia, macam-macam je keluar main nama Allah tu, terjelma dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua ni kalau sekiranya manusia ni satu orang yang berfikir, dia akan balik kepada mengaku kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, waqtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyah ayatun liqaumin ya'qilun. Dan pada berganti-ganti, silih berganti malam dan siang. Tuhan nak suruh kita fikir. Duduk tengok dengan malam, dengan siang. Habis siang dia main malam, habis malam dia main siang. Tak pernah jadi bergaduh dia antara siang malam. Matahari tak pernah bantah. Apabila sampai masa dia kena bertugas, kena keluar memberi cahaya kepada alam ni, dia keluar. Dia tak pernah bantah. Bila sampai masa dia kena punch card untuk nak balik, pasal malam dah nak main, dia dah nak kena balik dah. Kerja dia duk bagi cahaya di muka bumi ni dah habis, dah selesai dah. Dia nak kena balik, tak pernah matahari bantah, tak mau balik, aku nak terus juga, nak biar mereka ni duduk dalam siang. Tak pernah jadi tuan-tuan. Allah atur benda ni semua.
Dengan pergi datang keduanya, malam siang duk pergi balik, tak jemu-jemu. Berapa ribu tahun dah tuan-tuan. Tahun hijrah Nabi saja, Nabi hijrah Mekah Madinah saja 1400 tahun lebih dah. Nabi hijrah saja. Daripada zaman Nabi Isa dulu sampai zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, dah berapa ribu, tak tahu berapa banyak, berapa lama dah alam ni. Siang dan malam duk silih berganti, tak jemu-jemu. Kita mengaji boleh jemu. Mengaji boleh jemu kita ni. Dulu mengaji tu pasang kemah sampai rapat ke pagar tu. Kau duduk sejak. Jemu punya pasal lah, apa nak buat jemu. Kalau dulu ni dengan hujan ribut apa pokok. Dia kata kalau payung tak boleh tahan baju hujan, aku pakai kumai juga. Lah pokok hujan mai, dia tak mai lah. Baru nampak redup, dia kata ni kalau pi pun nak balik payah lagi ni. Baca lagu tu lah. Jemu kita ni umur baru berapa tahun. Daripada umur kita yang berapa tahun ni mengaji baru berapa tahun. Umur kita malam ni kata umur kita malam ni dah 40 dah umur kita malam ni. Umur kita 40 ni kita start mengaji umur berapa? Baru berapa tahun kita start nak mengaji, nak reti ilmu Allah ni. Jemu dah. Oh, mai kata ada konsert apa, kata apa pi boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala dia sebut benda-benda ni semua nak suruh kita fikir. Fikir balik, malu ke diri kita sendiri, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dan barang yang turun Allah daripada langit, daripada rezeki, yakni hujan. Fikir ni Allah Subhanahu wa taala buat benda-benda ni semua, Allah buat, Allah bagi satu rezeki dekat kita. Ni hujan ni rezeki. Kita hujan yang Allah hantar mai untuk jadi rezeki kita, jadi punca kita tak mai mengaji. Hujan tu bukan musuh kita yang mewajarkan kita kurung diri dalam rumah bila hujan. Hujan ni Allah hantar mai rezeki kita. Sebagai tanda terima kasih atas rezeki yang Tuhan hantar mai kat kita, sebagai tanda terima kasih kita mai dengar ayat-ayat Allah. Maka Allah sebut dalam ayat yang kita baca ni, Allah sebut wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin, dan tidaklah kami turunkan daripada langit itu melainkan yang Allah buat turun itu rezeki. Maka Allah turunkan hujan, yakni hujan menjadi rezeki. Sebabnya maka menghidup Allah dengannya akan bumi ini. Dengan kerana turun hujan ni hidup. Bukan saja hidup pokok-pokok, kita ni pun hidup bila air ada. Tentu ingat balik, saya ingat baru dalam beberapa hari lepas, tak sampai seminggu lepas, televisyen semua duk tunjuk empangan ada di Malaysia ni semua dah turun dah, air dah turun dah ke paras berbahaya. Dia tunjuk Pedu Dam, empangan Pedu turun. Kalau dulu chalet orang duk pergi bercuti di empangan Pedu ni, chalet tu tiang dia duduk dalam air empangan. Kalau dulu, hari ni air duduk dalam bawah, chalet tu nampak macam duduk atas bukit. Air dah sejat, habis dah air di empangan tu. Dia tunjuk Mengkuang Dam, empangan Mengkuang ni turun sampai ke bawah dah. Dia tunjuk empangan di Melaka mana no, Jus ke, empangan Jus dia tunjuk. Air tu ada di paras bawah dah. Walaupun tidak lagi berada di paras kritikal, dia kata tetapi diseru kepada rakyat supaya berjimat cermat. Habis aja televisyen tunjuk gambar tu, esok start hujan. Tuan-tuan tak terima kasih lagi dekat Tuhan. Malam ni TV tunjuk, esok aja start hujan. Dia hujan main ni sampai hari ni. Hujan. Dia duduk tadah balik empangan kita tu. Allah sayang kat kita sampai macam tu. Malam ni kita baca pula ayat. Allah kata dia buat turun ayat daripada langit ni. Min rizqin. Itu menjadi rezeki kepada manusia semua. Maka dengannya tumbuh segala pokok-pokok dan sebagainya. Dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian daripada matinya dengan kering kontang. Itu dia. Duk nampak rumput pun dah duk mai satu macam punya, nampak kemarau dah kuning dah rumput-rumput. Tuhan buat turun mai hujan 2 hari, hijau elok balik. Begitu Tuhan punya kesian dekat kita.
dan bertukar-tukar angin, sekali utara, sekali selatan, sekali hangat, sekali sejuk dan sebagainya. Tuhan buat main angin ni, macam-macam angin dia buat main. Menjadi dalil yang menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir dengan akal mereka itu atas segala kejadian itu, menunjuk atas yang menjadikannya itu asa dan berkuasa. Itu dia. Orang yang boleh fikir, bila dia tengok yang ni semua, dia dapat satu pengajaran. Oh, dia kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Betul-betul Tuhan Maha berkuasa. Maka beriman mereka itu dengannya. Firman Allah, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Bermula yang demikian itu, yakni segala yang tersebut daripada kejadian langit dan bumi dan manusia dan binatang dan malam dan siang dan hujan dan angin dan sebagainya itu menjadi dalil Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas keesaan Allah. Maka kami cerita akan dia ke atas engkau ya Muhammad dengan sebenar-benarnya. Semua ni tadi menjadi dalil, menjadi bukti Allah Maha berkuasa, menunjuk atas keesaan kami dan atas kekuasaan kami terhadap manusia semua. Firman Allah, fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan apa cerita kemudian daripada cerita Quran itu beriman mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah, yakni tiada beriman mereka itu dengan perkataan Nabi, manakala tiada beriman dengan perkataan Quran. Tuhan sebut dalam ayat ni, fabi ayyi haditsin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Tuhan kata kalau Quran hampa tak mau percaya, hampa nak percaya apa? Itu terjemahan mudah kita faham. Kalau Quran hampa tak mau percaya, hampa mengaku Islam, hampa mengaku beriman kepada Allah, hampa mengaku Allah Tuhan hampa mengaku Nabi Muhammad Nabi hampa. Kalau Quran hampa tak mau percaya, hampa nak percaya apa? Tuhan tanya macam tu. Kalau betul kita tak percaya Quran, tuan-tuan, mati jangan nak baca Quran. Kalau betul kita ni jenis tak mau percaya Quran, tak mau pakai Quran, kita kata Quran ni tak sesuai lah ni. Kalau betul kita berpendirian macam tu, Quran tak usah simpan dalam rumah. Kalau betul kita ni orang yang tak percaya dah Quran ni, aku dengan Quran ni, aku bukan tak percaya, tapi Quran ni aku nak abang ke hamba, dia sesuai 1400 tahun dulu. Masa tu sesuai. Lah ni bukanlah kata tak sesuai langsung, tapi ada beberapa tempat tak sesuai. Kalau cakap lagu tu pun, Quran ada ni, buang, tak usah simpan atas rumah. Tapi pasal apa? Bila ada kematian dan dicari Quran, buka, baca, ngungang di tepi mayat, baca buat apa? Kalau kita tak percaya, baca buat apa? Kalau kita baca juga, maknanya kita nak percaya. Kalau nak percaya, percaya sungguh-sungguh. Maka Tuhan buat main ayat ni. Ayat ni kira betul-betul Tuhan sindir kepada orang-orang yang duk ragu dengan Quran ni. Tuhan sindir mereka. Tuhan kata, fabi ayyi haditsin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Kalau sekiranya Quran hampa tak mau percaya, hampa nak percaya apa lagi? Begitu. Kerana perkataan Nabi itu turut Quran. Kalau sekiranya Quran hampa tak percaya, hadis tentu tak percaya. Pasal apa? Pasal Nabi kata berdasarkan Quran. Kalau Quran hampa tak percaya, macam mana nak pergi percaya hadis? Orang tak percaya Quran tak akan percaya hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita boleh faham lah ni ayat ni. Oh, habis untung kering dah punya duk ria kan. Nak bagi apa? Nak bagi kita faham. Kita orang Islam, Quran ini perlembagaan kita. Bukan sahaja kitab untuk kita baca, untuk nak buat penawang. Bukan setakat itu sahaja. Quran ini dusturuna. Dia menjadi perlembagaan hidup kita. Begitu. Firman Allah, wailun likulli afakin asin. Ni Tuhan lagi kata. Selepas dia beritahu ni, dia beritahu kata dia Tuhan yang Maha Kuasa. Selepas dia bawa kita semua pergi tengok ni, hang tengok diri hang sendiri. Diri hang yang hang rasa hebat sangat ni, hang tu asal daripada ayak mani yang hina. Daripada ayak mani aku izinkan dia jadi darah. Daripada darah aku izinkan dia jadi mudghah.
Daripada ketui daging aku izinkan berlaku wujud tumbuh tulang. Dan daripada ada tulang aku izinkan daging tu piduk lilit tulang. Daripada proses ni semua aku izinkan hang beranak keluar mai atas rupa hang duk ada lah ni. Daripada rupa hang lah ni aku izin hang pi mengaji, hang boleh faham, hang boleh cerdik. Daripada tu aku izinkan hang jadi orang pandai, orang bijaksana, orang yang dirujuk oleh orang semua. Aku izin semua benda ni dekat hang. Tiba-tiba hang lupa aku yang takdirkan kejadian hang. Setelah Tuhan cerita benda-benda ni semua, Tuhan abang balik dekat manusia ni. Jaga baik-baik. Tuhan kata, Quran ini mai daripada sisi aku. Kalau hampa tak percaya Quran, apa benda yang hampa nak percaya? Kemudian dia mai ayat ni, wailun likulli affakin asim. Tuhan kata bersangatan azab itu. Itu satu terjemahan. Dia ada terjemahan lain. Contoh buka balik dalam Muqaddas. Terjemahan ayat wailun likulli humazatil lumazah. Wailun, dia terjemah apa? Celaka, dia kata. Wail ni celaka. Kalau kita pakai terjemahan tu wailun likulli affakin asim, maksudnya celaka sungguh bagi tiap-tiap orang yang banyak bohong dusta, yang berdosa banyak mereka ini, kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan marah sungguh. Tuhan sumpah kecelakaan kepada orang yang tak mau percaya Quran ni. Wailun, celaka sungguh, likulli affakin asim, kepada orang-orang yang affak, yang banyak bohong. Bohong macam mana? Dia mengaku dia orang Islam, tapi dia tak mau pakai Quran. Bohong. Kalau betul hang kata hang orang Islam, hang mesti terima Quran. Kalau hang tak mau terima Quran, hang jangan mengaku Islam. Macam mana hang boleh mengaku hang Islam tapi hang tak mau pakai Quran? Hang pembohong. Maka orang yang pembohong ni Tuhan kata wailun likulli afak. Celaka sungguh kepada orang-orang yang pembohong ni. Cakap kata beriman tapi sebenarnya tak mau beriman. Celaka kepada orang yang macam ni. Asim, dan celaka orang-orang yang banyak buat dosa. Dia sudah tahu kata dia menentang Quran ini berdosa, dia tetap menentang Quran. Dia kekalkan diri dia dalam dosa. Celaka sungguh orang yang macam ni. Tuhan kata. Firman Allah Subhanahu wa taala, yasma'u ayatillah tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'azabin alim. Dengar ia akan ayat Quran, yakni ayat Allah itu dibaca ke atasnya. Tuhan kata orang yang aku sumpah celaka tadi, orang yang aku kata pembohong besar tadi, orang tu orang yang macam mana? Dia kata yasma'u ayatillahi tutla alaih. Orang yang aku kata celaka ni ialah orang yang dia dengar ayat-ayat Quran dibaca kepada dia, yang menyeru kepada suruh sembah Allah dan beriman dengan Allah. Yang Quran itu menegah sembah asnam, sembah berhala. Kemudian tinggal ia atas kufurnya juga. Tiba-tiba dia tinggal semua apa Quran kata, dia tetap dia atas kufur, dia celaka orang macam ni. Kita duduk dengar ayat Quran, duduk dengar. Quran ni pula ditafsirkan pula mengikut tafsir yang sebenar macam mana yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Nabi SAW. Kita dengar, tiba-tiba kita tak pakai. Celaka sungguh orang yang mendengar ayat-ayat Quran ni, tiba-tiba dia memilih untuk engkar. Begitu. Maka hal takbur, bantah, tiada mau beriman dengan Allah. Dia tahu ni hak dia duduk dengar ni ayat Quran, dia tahu bila jadi apa sikit nak sumpah nak pegang Quran, dia tahu. Tiba-tiba dia saja bantah Quran. Pasal apa dia jadi macam ni? Dia kata hal keadaan dia takbur. Dia kata pasal tu dia jadi macam tu, takbur. Dan bantah mereka ni, tak mau beriman dengan Allah, seolah-olah tiada dengar akan dia akan Quran itu, seolah-olah tak pernah dengar Quran ni. Walhal duk dengar hari-hari, tiba-tiba ditunjuk macam tak pernah dengar ayat Quran. Maka persukalah olehmu wahai Muhammad akan orang ini dengan neraka yang sangat sakit di akhirat. Lagi sekali Tuhan sindir orang yang bantah Quran ni. Tuhan sindir. Sindir macam mana? Dia guna dalam ayat tadi, fabashshirhu. Fabashshirhu. Bashir makna dia bagi berita gembira.
Kepada orang-orang yang bantah Quran, yang tak mau pakai ayat Quran, kepada orang yang dengar Quran, dengar tapi tak mau terima dan sebagainya, kepada orang-orang ni, fabashirhu, wahai Muhammad, pi bagi satu berita gembira dekat depa. Gembira apa? Dia azabin alim. Di akhirat esok depa akan kena azab yang sangat pedih. Tuhan sindir orang-orang ni. Itu bukan berita gembira. Cerita nak kena azab ini bukan berita gembira. Tapi Tuhan sebut dalam Quran, fabashirhu. Bagi kat mereka berita seronok. Seronok apa? Seronok esok hamba nanti kena neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Ini lagi teruk. Dan apabila ketahui ia daripada segala ayat Quran kami itu akan sesuatu, nescaya ambil akan dia buat olok-olok. Ini lagi celaka orang yang macam ni. Orang yang celaka ni apa? Tadi satu dia kata yasma'u ayatillah, dia dengar ayat-ayat Allah tapi dia tak mau pakai. Itu satu. Itu pun celaka. Tuhan kata wailun juga, celaka juga kepada orang ni. Ada lagi satu golongan lagi, bukan setakat tak mau pakai. Wa idza alima min ayatina syai'an, apabila dia dengar satu benda daripada ayat kami, yakni daripada Quran, dia dengar satu ayat Quran, ittakhadhaha huzwa, dia buat olok-olok, dia buat perli-perli, dia buat main-main dengan ayat Quran. Contoh dia kata apa? Dikata zakum itu dadih dengan tamar. Dalam Quran duk mai cerita inna syajarataz zakum ta'amul athim. Tuhan kata sesungguhnya pokok zakum yang tumbuh di dalam neraka ni ta'amul athim. Dia adalah makanan kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan cerita pasal pokok zakum dalam Quran ni, dia ni tumbuh, pokok ni hanya tumbuh di dasar api neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Tuhan kata mayang pokok zakum tu macam kepala-kepala syaitan. Tuhan cerita pokok zakum ni dahsyat, nak bagi orang takut, tak buat dosa. Dia dengar-dengar, dia kata zakum ni macam dadih ya, dia kata. Buat main-main. Dia kata zakum ni macam dadih aja. Dia kata aku kalau esok kena masuk neraka Jahannam, alhamdulillah. Cakap lagu tu. Ya awak ni. Dia kata neraka dah Jahannam dah, tendang dinding dia belah ada. Ada. Haji dia cakap macam ni ada. Ada. Apa nak buat? Yang kata manusia ni. Kalau tidak dia tak ambil batal kerja muka tu imam. Hati ni keras macam mana tak tahulah. Manusia ni, yang kata manusia ni dia boleh pergi sampai ke tahap tu. Pasal itu Tuhan sebut dalam Quran. Setakat dengar ayat Quran, lepas itu buat-buat macam tak dengar, tidur langgang juga apa yang Tuhan tak bagi dan sebagainya, itu dah satu. Lagi satu peringkat lagi dahsyat. Dengar ayat Quran, ittakhadhaha huzwa. Dia buat main-main pula dengan ayat Quran ni. Bila kata zakum, dia kata macam dadih aja. Buah zakum ni macam dadih aja. Anu yang Nabi kata zakum, buah zakum ni, Nabi kata kalau sekiranya diperah, yang kata buah zakum ni, buah daripada pokok yang mayang dia macam kepala syaitan ni, buah dia ni kalau diperah, Nabi kata setitik qatratan, setitik daripada ayak buah zakum tu, lau qatarat, kalau sekiranya dia menitik di atas muka bumi ni, Nabi kata tak tumbuh apa juga pokok di atas muka bumi ni. Hadis kata. So saya cakap pasal nak telan buah tu sebiji. Saya cakap buah tu perah, ayak dia aja menitik atas muka bumi ni, Nabi kata satu jenis pokok pun tak boleh tumbuh di atas muka bumi ni, kerana dahsyatnya ayak buah zakum ni. Dia matikan habis tanah ada di atas muka bumi ni. Tiba-tiba mai dia ni, dia pergi buat olok-olok main. Dia kata zakum ni macam dadih dengan tamar. Lagu tu aja dia kata. Dan dia kata lagi, Zabaniyah, yakni malaikat penjaga neraka Jahannam itu, setakat 19 orang, aku lawan seorang aja. Ni kitab ni kata, bukan saya punya cerita, kitab ni kata, dia buat contoh macam tu. Orang duk cerita dekat dia ni yang kata malaikat Zabaniyah, malaikat Malik yang duk kerja jaga neraka ni. Nabi SAW semasa Isra' dan Mi'raj, Nabi jumpa siapa pun, malaikat mana pun
Even Jibril sekalipun, kalau jumpa Nabi, muka manis, ucap salam kepada Nabi dan sebagainya. Tapi bila jumpa Malik, penjaga neraka ni, tak senyum sikit pun dekat Nabi SAW. Tak senyum bukan kerana dia jahat, tetapi kerana Allah jadikan dia rupa dia begitu. Kalau duduk senyum, susahlah nak dera orang macam mana. Tak, tuan-tuan, orang kata kalau polis trafik, dia ambil hak muka manis-manis, senyum, susahlah nak saman orang. Dia kena ambil hak muka misal pun nampak cengih satu macam, dia tahan pun kita senak perut. Dia tahan pun kita senak perut dah. Kita keluar pergi kata ni minta maaf lah saya emergency pasal tu lah, derah sikit lah apa, dia serius satu macam aja. Itu baru boleh jadi polis trafik. Kalau kita berhenti-henti dia pergi buka pintu, Assalamualaikum Pak, tak boleh saman kita lah kalau macam tu. Dia pilih tu, dia ada dia punya style tu. Style kerja dia nak buat dengan muka dia memang sesuai. Dia kena pilih macam ni. Orang boleh buat cengih baru boleh jadi tu. Maka Allah pilih yang kata malaikat Malik, malaikat Zabaniyah ni. Oh, Nabi Muhammad jumpa pun dia tak senyum. Tiba-tiba mai dekat Syekh Kepiah Longgak ni, dia kata apa? Dia kata Zabaniyah, yakni malaikat penjaga neraka Jahannam ni, dia kata setakat 19 orang, aku lawan seorang ni. Oh, hang siapa hidup cakap lagu tu? Dia kata cantum 19 kali mai. Bagi aku pergi settle lewat orang. Oh, jangan. Jangan. Kau esok masuk neraka, bukan kata seorang. Dia tengok je hang kencing bera-bera, tak boleh berhenti lah. Dia tengok je baru. Kok kenal lagu tu, itu. Belum lagi dia mai yang Quran kata yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Belum lagi malaikat Malik mai ambil hamim, ayam panas, jurus atas hubung-hubung kepala dia, luruh isi perut dia. Belum kena yang tu lagi, baru tengok muka malaikat Malik itu, sini tak tahu apa jadi dah. Janganlah sampai buat olok-olok main agama sampai macam tu. Dia nak abang yang tu. Maka dia kata mengolok-olok dengan Quran. Mereka ni saja dia buat olok-olok main dengan Quran. Ulaika lahum azabun muhin. Bermula mereka itu, yakni segala orang yang dusta Nabi dan dusta Quran itu, bagi mereka itu di akhirat azab yang sangat hina. Tuhan, dia clear bang benda ni. Dia kata lah macam ni lah, nasihat-nasihat dah, ayat Quran turun bagi pengajaran ni bagi banyak sangat dah. Terang ni habis punya terang dah. Bagi peluang untuk bertaubat, untuk minta ampun, untuk jadi orang baik ni, penuh dah ayat ni dalam Quran. Kalau hampa nampak tak boleh juga nak terima ayat Quran ni, tak boleh juga nak beriman dengan Quran ni, tak apalah. Tuhan kata ulaika lahum azabun muhin. Lah ni lagu ni lah, bermula mereka itu, yakni orang yang dusta Quran, dusta Nabi itu, bagi mereka itu di akhirat itu azab yang sangat menghinakan mereka. Cukup, Tuhan kata pilihlah hak mana hampa mau hampa ambil. Firman Allah, min waraihim jahannam. Depa ni semua masuklah dalam neraka, esok dah masuk neraka Jahannam, daripada belakang mereka itu neraka Jahannam. Depa duk bantah, duk lawan Tuhan tu, depa tak tahu no, duk hambat belakang depa neraka Jahannam. Duk hambat dah nak telan depa, duk nak telan dah. Depa tak sedang lagi. Wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya. Maka tiada mengkaya dan tiada melepas daripada mereka itu barang yang mereka itu usaha. Orang hak bantah Allah, hak tak mau pakai Quran, hak dia buat perli main dengan Quran, dengan hadis Nabi ni, apa juga benda yang mereka cari di atas dunia. Kalau mereka ada duit juta-juta pun, kalau di atas dunia mereka ada pangkat tinggi melangit pun, kalau di atas dunia mereka ada penyokong ramai sampai macam mana sekalipun, semua benda tu tak boleh nak melepaskan mereka di hari akhirat esok daripada kena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni daripada harta dan perbuatan itu. Atas dunia dulu hang himpun harta banyak mana pun, harta tak boleh tolong hang. Akan suatu daripada azab Allah di akhirat itu. Azab Tuhan itu tak boleh ditebus dengan apa-apa pun. Dia kata dan tiada mengkaya oleh orang yang mereka itu ambil daripada lain Allah, berbuat wali, yakni asnam, sembah dan harap pertolongan itu, maka tiada akan menolong mereka itu. Atas dunia dulu hidup sembah berhala manakah apa besar macam mana pun, di hari akhirat esok tak ada sekong pun berhala yang boleh mai tolong Allah.
walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang sangat besar pada hari kiamat, iaitu neraka semata-mata. Bagi mereka ni tak ada apa dah. Tuhan kata aku sedia neraka saja. Hadza hudan, bermula ini Quran adalah hidayah. Tuhan nak tutup ayat ni. Dia kata bermula, dia kata Quran ni hudan, dia adalah hidayah. Hidayah makna apa tuan-tuan? Petunjuk. Quran adalah petunjuk, menunjuk bagi segala yang beriman dengannya daripada dhalalah. Kita pegang Quran, kita tak sesat. Pegang Quran, Quran ni umpama cahaya, kita nampak jalan mana kita nak pergi. Kita tak pegang Quran, kita tak ada cahaya, kita tak tahu nak belah kot mana. Nak pergi terus ke, nak pergi kot kanan ke, nak pergi kot kiri, kita tak tahu. Pasal gelap, kita tak nampak jalan. Kita belah-belah, jatuh gaung. Maka pegang Quran macam pegang cahaya. Dia tunjuk kat kita jalan. Kita suluh cahaya tu dulu. Oh, ada gaung. Patah balik ikut ni. Selamat kita daripada terjerumus di dalam gaung dan jurang yang dalam. Firman Allah, walladzina kafaru biayati rabbihim lahum azabun min rijzin alim. Dan bermula segala orang yang kafir dengan segala ayat Quran, yang bantah, yang engkar dengan ayat Quran Tuhan mereka itu, bagi mereka itu azab yang sangat besar, daripada azab yang sangat sakit. Tuhan kata, siapa bantah, aku bagi azab. Azab tu azab paling sakit. Dia tak akan pernah jumpa azab yang sesakit azab neraka ni. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulk fihi bi amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Lepas ni insya-Allah kita sambung. Bermula Allah itu Tuhan yang menghina bagi kamu akan laut dengan dijadikan dia licin lagi sama tinggi, supaya berjalan perahu kapal padanya dengan izinnya dan membawa hajat daripada suatu tempat kepada lainnya, supaya kamu menuntut daripada rezekinya, dan mudah-mudahan kamu syukur akan Allah. Dia kata, lepas ni kita akan tengok macam mana Allah tundukkan berapa banyak makhluk di atas muka bumi ini kepada manusia. Laut tu pun makhluk Allah, Allah buat dia. Laut tu Allah cipta. Laut tu Allah suruh dia tunduk kat kita. Manusia buat kapal, buat perahu, buat bot, buat apa, pergi naik buat atas laut. Laut tu tahan belakang dia, kita duduk lanyak dia kuat atas belakang hari-hari. Kita duduk naik laut, kita duduk pasang pukat, kita duduk lepas jala, kita duduk apa macam-macam dalam perut dia, dia tak pernah buat apa kat kita. Laut itu dihina oleh Allah. Allah suruh dia tunduk dekat kita. Kita tak bersyukur dekat Allah. Dia kawak mai banyak lagi benda lain yang Allah hina. Benda-benda ni semua suruh tunduk dekat manusia ni. Demikian Allah bagi keistimewaan dekat manusia, tapi manusia bantah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung bulan depan insya-Allah. Kepada Allah yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.